Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Untuk kali ini kita akan melihat bersama-sama daripada kitab Fiqh Al-Manhaji pada tajuk Al-Wadi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wadi'atu ta'rifuha wa hiya fil lughati tarku syai'i 'inda ghairi sahibihi liyahfazahu. Pada bahasa, wadi'ah ini ialah meninggalkan sesuatu pada orang lain. Inda ghairi sahibihi. Di sisi orang lain, liyahfazahu. Supaya orang itu menjaga sesuatu tadi, barang tadi. Wa tutlaqu ala syai'il matruk. Dan kalimah wadi'ah juga, selain daripada memberi makna perbuatan menyimpan barang, dia juga memberi makna tutlaqu diitlaqkan, yakni disebut kalimah wadi'ah itu menunjuk kepada asyai'il matruk, barang yang disimpan itu. Jadi dua, pada bahasanya memberi makna sama ada perbuatan wadi'ah merujuk pada perbuatan ataupun merujuk kepada barang itu sendiri, barang yang disimpan itu. Mushtaqqatun minal wad'i. Kalimah wadi'ah ini diisytiqaq, diambil ambilan bahasa daripada kalimah al-wad'i. Wa huwa tark, dengan wad'un masuk tarku. Warada fil hadis. Ini daripada contoh bagaimana kalimah wadi'ah itu memberi makna meninggalkan, didatangkan, diambil contoh penggunaan bahasa daripada hadis inilah. Okey, terus kita pergi kepada makna istilah. Wahya fil istilahi syar'i tutlaqu wa yuradu biha asy-syai'u al-mawdu'. Pada bahasa, kalimah wadi'ah itu diitlaqkan dan dimaksudkan ialah barang yang disimpan. Kama tutlaqu bi ma'na al-aqdi, sebagaimana kalimah wadi'ah diitlaqkan dengan menunjuk kepada akad. Apa itu? Wahwal ida, iaitu proses menyimpan itu, penyimpanan itu. Jadi macam saya sebut tadilah, sama ada merujuk kepada barang, digunakan wadi'ah dengan maksud barang yang disimpan, dan digunakan wadi'ah dengan maksud menyimpan itu. Wa hadha huwal maqsud fil bab. Inilah maksud wadi'ah dengan makna akad, itulah yang dimaksudkan pada perbincangan kali ini. Okey. Wa hiya bihadzal makna. Okey, sekarang ni apa takrifnya? Ini nak takrif ni. Takrif akad wadi'ah itu apa? Taukilun fi hifzi mamlukin muhtaramin makhsusin ala wajhin makhsus. Ini takrif bagi akad wadi'ah, iaitu taukil, mewakilkan pada menyimpan mamluk, barang yang dimiliki. Barang itu muhtaram, sama ada mamluk barang yang dimiliki atau muhtaram, atau muhtaramin, atau sesuatu yang diihtiram, sesuatu yang ada Islam menilai, menganggap dia benda mulia, benda yang ada kehormatan, benda yang ada kehormatan. Makhsusin, yang tertentu, ala wajhin makhsus, atas jalan yang tertentu. Okey, sekarang ni kita lihat apa syarah kepada takrif tersebut. Wal muradu bil mamluk, yang kita maksud dengan mamluk tadi ni ialah ma yasihu tamallukuhu, perkara barang yang sah kita miliknya pada syarak. Kal a'yanit tahirah, seperti barang-barang in, zat-zat yang bersih, wal mubah al isti'mal, yang harus kita gunakan. Itu maksud mamluk. Muhtaram pula ni, ini muhtaram ni. Apa maksud muhtaram? Wal muhtaram al makhsus ma la yasihu tamallukuhu, barang yang kita tidak sah milik. Ini kena ingat ni, ini pada takrif muamalat ataupun dalam makna muamalat ni, muhtaram makhsus makna perkara yang kita tidak sah milik pada syarak, kerana dia bukan benda yang boleh dijual beli. Lakin yasihu wad'ul yadi alaihi, tetapi sah kita meletak tangan di atasnya, wal ikhtisasu bihi, dan kita mengkhususkan bagi kita. Wad'ul yadi ni, ini makna istilah ni. Wad'ul yadi merujuk pada meletak tangan, makna kita menguasai. Sini dengan maksud menguasai. Wad'ul yadi makna kita meletak tangan, maksud kita menguasai barang itu. Kita boleh menguasainya, dan kita boleh ikhtisas, kita boleh benda itu masuk dalam ikhtisas dan juga keleluasaan kita. Itu maksud. Dalam urusan, dalam pentadbiran dan urusan kita. Okay. Dia lain dengan benda yang boleh kita jual beli, benda yang milik ni kita boleh jual beli. Jadi dalam masalah ini dibezakan antara benda yang mamluk dengan muhtaram.
Apa contoh dia? Kita akan nampak lebih jelas kalau kita tengok contohnya. Kalbil muallam, seperti anjing yang boleh diajar. Okey, anjing ni dari segi nilai sebagai harta dia tidak boleh dijual beli. Sebab apa? Sebab anjing ni benda najis. Benda najis. Anjing ni zat dia tu najis. Jadi dari segi syarat jual beli, kita tidak boleh jual beli benda yang najis. Tetapi pemilikan anjing tu boleh tak? Kita boleh memiliki anjing yang muallam, yang telah diajar, dilatih untuk berburu ataupun untuk menjaga barang. Dari segi pemilikan boleh. Okey, dari segi itu kita ulama menamakan penguasaan kita, pemilikan kita kepada anjing itu bukan dengan maksud tamlik, tetapi kita ikhtisas dengan wad'ul yadi. Kita ada penguasaan atas barang tersebut. Okey. Saya rasa dapat jelas ya, antara beza antara kenakan itu di dalam takrif ni dibezakan antara hifzi mamlukin, mamluk au muhtaramin makhsus. Okay. Wa makna muhtaram ay ghairu ma'murin bi itlafi. Apa maksud muhtaram? Iaitu yang kita tidak disuruh untuk membunuhnya, merosakkannya. Sebab anjing yang dilatih ini, kita tak boleh bunuh sewenang-wenangnya. Kerana dia itu ada kegunaannya. Adapun anjing liar kita disuruh bunuh sebab dia akan mengganggu dan menyebabkan kecederaan kepada orang. Okey. Habis. Dan seterusnya kita masuk pada masyru'iyatuha, pensyariatan wadiah ini. Dalilnya daripada mana? Daripada Quran ada, daripada hadis ada, dan daripada ijma'. Dalam Quran pula disebut innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Taala menyuruh kamu memberikan amanah itu kepada ahlinya. Dan ayat satu lagi dalam surah Baqarah, boleh lihat pada terjemahan pada ayat 283. Okey, saya nak pergi laju ni. Seterusnya, yang dalil daripada al-hadis as-sunnah, fama rawahu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut adil amanata ila man i'tamanaka, tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepada engkau, wala takhun man khanaka, dan jangan kamu khianat orang mengkhianati kamu. Jadi di sini Nabi suruh kita menunaikan amanah kepada orang yang mempercayai kita dan memberi amanah kepada kita. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana indahu wada'i'u li ahli Makkah. Ini juga kisah maklum dalam hijrah Nabi. Nabi ni orang Arab jahiliah ni, walaupun dia tidak beriman dengan risalah Rasulullah, tapi mereka percaya bahawa Nabi ni orang yang dipercayai, al-amin. Jadi mereka kadang-kadang nak menyimpan barang yang berharga, mereka tak simpan sama-sama mereka orang musyrikin. Sebab mereka tahu dah, musyrikin ni orang ni kadang-kadang khianat. Jadi mereka masih percaya pada Rasulullah. Jadi ada barang tu mereka simpan kepada baginda Nabi. Apabila berlaku hijrah, maka Rasulullah SAW menyuruh pada Sayyidina Ali untuk untuk menyelesaikan urusannya, memulangkan balik barang-barang amanah kepada tuannya. Okey, adapun ijma' faqad ittafaqa ulama'ul muslimin fi kulli asrin min laduni sahabati radhiyallahu ta'ala ila yaumina hadha ala anna al-wadi'ata jaizatun masyru'ah. Telah sepakat ulama Islam pada setiap zaman mengatakan bahawa wadi'ah ini satu yang harus. Okey, hikmatu masyru'iyyatiha. Apa hikmatnya? Wa wadihun anna al-hikmata min masyru'iyyatil wadi'ati hiya at-taysiru 'ala al-muslimin. Jelas sekali bahawa hikmat daripada pensyariatan wadi'ah itu ialah memudahkan kepada orang Islam, wa tahqiqu maslahatihim, dan menunaikan maslahat mereka, wa daf'il haraji wad darari anhum, menolak kesukaran dan mudarat daripada mereka. Fahum fi hajatin syadidatin, maka mereka sangat berhajat ila an yasta'ina ba'dhum bi ba'dhin li hifzi amwalihim. Mereka sangat berhajat untuk minta tolong sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain untuk menjaga harta mereka. Siyanati amti'atihim, dan menjaga barang-barang mereka. Faqad yakunu lada ahadihim malun wa la yakunu indahu mawdi'un aminun yahfazuhu fihi. Boleh jadi sebahagian mereka ada harta tapi dia tidak ada maudhi' amin, tempat yang selamat, yahfazuhu fihi, yang dapat disimpan pada tempat tersebut.
Aw yakunu ajizan an daf'il aidi athima anhu, ataupun dia lemah. Orang itu ada harta tapi dia lemah, tak mampu an daf'il aidi athimati anhum, untuk menolak tangan-tangan yang jahat daripada harta tersebut. Ramai orang ingin mencuri, ramai orang yang ingin merampas hartanya, tapi dia sendiri tidak mampu, maka dia perlu kepada orang untuk simpan, kerana orang itu mungkin mempunyai kekuatan, dia ada tenaga untuk menghalang dan menyelamatkan barang itu daripada dirampas. Wa yakunu hunaka man indahu hirzun, ada di sana orang yang ada simpanan, li hifzi hadzal mal, untuk menyimpan harta ini. Wala yustala lahu bin nar, yang yang tak mampu dirosakkan, dipanaskan dengan api, makna orang tak mampu merosakkannya dengan api. Fala yajra'u ahadun min sufaha an yaqtariba, dan tidak ada seseorang pun daripada orang-orang bodoh yang ingin mendekatkan diri dengan rumahnya. Au makhzanihi, ataupun tempat simpan, sebab dia itu orang yang ditakuti, dia mempunyai kawalan yang ketat. Jadi begitulah. Secara mudahnya benda ni maklumlah bahawa konsep menyimpan barang ini sangat diperlukan. Okey. Ini juga sambungan daripada itu. Wa hukmuha. Okey, kita masuk pada sini. Sekarang ni ini yang penting daripada wadi'ah ini, hukum dia. Yatanawalul wadi'ah ahkamul khamsah. Yatanawalul wadi'atu ahkamal khamsata. Mengandungi wadi'ah ini kelima-lima hukum. Wahya istihbab. Yang pertama sunat. Fal aslu fil wadi'ah annaha mustahabbatun. Asal pada hukum wadi'ah ialah sunat. Ay mandubatun. Wadhalika idza kana al-wadi'atu wadi' qadiran ala hifdhiha. Okey, sekarang ni ini kena faham ni. Pelajar kena ambil perhatian terhadap hukum. Hukum yang berkait dengan wadi'ah ini. Sunatnya bila? Sunatnya apabila wadi'. Wadi' itu orang yang menyimpan. Wadi', orang yang diberi amanah untuk simpan barang orang. Itu nama wadi'. Wadi' qadiran ala hifdhiha. Dia mampu untuk menyimpan barang. Maka hukumnya sunat. Wafiqan min amanati nafsihi. Dan dia yakin amanah diri dia. Wa kana yujadu ghairuhu mimman huwa mithluhu fil amanah wal qudrati ala al-hifzi. Tapi di sana masih ada orang lain yang mampu lagi. Seumpamanya pada amanah dan juga kemampuan untuk menjaga. Wa dhalika lima fiha min aunil al-muslim li akhi. Okey, jadi sekarang ni kes pertama, dihukumkan amanah itu, al-wadi'ah itu sebagai sunat apabila penjaga itu orang yang mampu jaga dan dia amanah terhadap barang yang nak dijaga. Tapi bukan dia seorang sahaja ada lagi orang lain. Jadi hukumnya sunat. Kenapa? Kerana fiha min aunil muslim li akhi. Kerana pada perbuatan itu menolong sesama Islam. Rasulullah SAW menyebut, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala sentiasa berada dalam pertolongan hambanya selama mana hambanya itu dalam menolong kepada saudaranya. Okay. Yang kedua, bila jadi wajib? Wa yusbihu qabulul wadi'ati wajiban. Wa yusbihu qabulul wadi'ati wajiban. Jadilah menerima wadi'ah itu wajib, alal wadi', ke atas orang yang diberi amanah, idza uridat alaihi wa kana aminan wathiqan min amanati nafsihi wa qudratihi ala hifdhiha. Jika dia dibentangkan, uridat, diberi amanah, dibentangkan amanah ke atasnya, dan dia itu orang yang menjaga amanah, wathiqan min amanati nafsihi, dan dia yakin dia amanah kepada dirinya dan dia mampu untuk menjaganya, wala yujadu ghairuhu mithluh, dan tidak didapati orang lain yang serupa dengannya. Okey, sekarang ni situasi yang kedua. Bilakah menjadi wajib kepada seorang itu menerima wadi'ah? Apabila dia itu orang yang amanah dan dia mampu jaga dan tidak ada orang lain yang seumpamanya. Tak ada orang lain yang amanah seperti ini. Tak ada. Makna orang lain tak boleh nak jaga. Orang lain semua menipu mereka dalam kampung tu, dia seorang saja. Maka ketika itu dia wajib menerima amanah. Orang nak simpan barang kat dia, wajib dia terima. Kenapa? Li'anna fi adami qabulihi tadhi'an lil mal. Kerana tidak menerimanya bagi amanah itu menyebabkan akan hilangnya harta. Tadhi', menghilangkan harta. Kalau tak terima amanah,
orang tu simpan kat orang lain akan menyebabkan hartanya rosak, musnah dan seumpamanya. Kerana itu wajib dia terima amanah tersebut. Wa fi qabuliha siyanatun limali ghairihi, dan pada menerimanya amanah akan menjaga kepada harta orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW naha an idha'atil mal, Nabi larang daripada membazir dan memusnahkan harta. Wa bayyana hurmata malil muslim, dan Nabi juga musnahkan harta orang lain. Okay. Habis. Yang ketiga, karahah. Bilakah jadi makruh? Wa qad yakunu qabulu wadi'ati makruhan fi haqqil wadi'. Kadang-kadang menerima wadi'ah itu menjadi makruh. Di sisi hak wadi'. Wa dhalika idza kana aminan waqta 'ardihi 'alaihi walakinnahu la yathiqu an yabqa aminan fil mustaqbal. Kalau dia itu amanah ketika waktu dibentangkan wadi'ah itu. Ketika waktu diberi amanah, diberi wadi'ah tersebut, dia memang dia amanah. Dia orang yang amin. Tetapi dia tidak yakin bahawa dia akan kekal amanah itu pada masa akan datang. Sekarang ni, ialah saya mampu. Saya mampu amanah dan jaga. Tapi saya tak jamin bahawa satu masa akan datang saya akan sama lagi. Maka maka makruh wa yukrahu lahu qabuluha khasyatal khiyanah, kerana bimbang akan khianat fiha pada amanah wa tadhi'iha, dan akan menyebabkan musnahnya barang ala malikiha. Okay. Yang keempat, at-tahrim, pengharaman. Haram tu bila? Ay yahrumu 'ala al-wadi'i qabulul ida'i ma 'urida 'alaihi ida'uhu. Haram ke atas wadi', orang yang menerima amanah ini, menerima barang wadi'ah, menerima untuk menyimpan barang yang ma'urida alaihi ida'hu, perkara barang yang dibentangkan, yang diminta untuk disimpan. Okey, dia ni haram bagi wadi' menerima untuk menyimpan barang yang diminta simpan. Bila? Wadzalika idza kana ya'lamu min nafsihi al-ajza an hifdhihi. Kalau dia tahu daripada diri dia sendiri, dia lemah untuk simpan. Dia memang tak mampu simpan. Dia tidak ada kemampuan untuk simpan, dia tahu. Maka haram diterima. Li'anna fi qabulihi lil wadi'ah, kerana dia menerima wadi'ah itu, wal halatu hadhihi, dalam keadaan begitu, tadhi'an lil mal, menyebabkan musnah dan hilang harta. Wa ta'ridhaha litalafi, dan menyebabkan membentangkan harta itu untuk rosak, untuk musnah. Fayadkhulu tahta nahyi an idha'atil mal, maka termasuk dia daripada larangan memusnahkan harta. Okay. Yang kelima, al-ibahah, harus. Bimakna anna lil wadi' an yaqbala al-ida'ah walahu alla yaqbalah, bahawa wadi' itu boleh terima untuk menyimpan barang atau tidak. Sama saja. Ini harus ya. Wa yastawil hal bin nisbati ilai, sama saja hal itu kepadanya. Bila tu hukumnya harus? Wa dzalika fi hali annahu la yathiqu bi amanati fil mustaqbal. Kalau dia tidak yakin amanah pada masa akan datang, au kana ajizan an hifzil wadi'ah, dan dia ataupun dia itu lemah nak menjaga wadi'ah, wa alimal maliku al-mudi' bihalihi, dan mengetahui oleh malik, pemilik barang yang mudi' ni, yang nak simpan tentang halnya. Jadi sekarang ni A nak simpan barang pada B. A nak simpan barang pada B. B ni dipanggil apa? B panggil wadi'. A ni tuan punya barang, nama mudi'. Okey. B ni sifatnya apa? Dia ini la yathiqu. Dan dia ni apa dia? Ataupun dia ini ajiz, lemah. Dan A ni tahu bahawa B ni memang mungkin tak mampu jaga, dan B ni lemah. A ni tahu bahawa B ni ada sifat ni. Wa radiya bi'idaiha indahu, dan A ni redha simpan barang kepada B. Tak apalah, saya nak simpan juga barang ni pada awak. Jadi hukumnya ketika itu, hukum B ni harus. Dia nak terima boleh, tak terima tak apa. Sebab A tahu dah, kalau simpan pun saya mungkin boleh tak boleh jaga, B tak boleh jaga kata, atau saya ni lemah. Tapi A nak simpan juga, maka hukumnya harus. Okey. Arkanul wadi'ah wa syurutuha, rukun wadi'ah dan syarat dia. Kata pengarang, li'aqdil wadi'ati arkanun thalathatun hiya, bagi akad wadi'ah ni ada rukun yang 3. Aqidan, dua orang yang berakad. As-sirah lafaz. Wa syai' al-muda', barang yang disimpan. Dan setiap daripada itu ada syaratnya. Pertamanya al-aqidan, orang yang berakad. Wa huma al-mudi' al-malik li syai'i al-muda',
Okey. Pertama ialah mudi'. Mudi' ini ialah pemilik bagi barang yang disimpan. Wal wadi', wadi' itu huwallazi tu'radu alaihi alwadi'atu, yang dibentangkan ke atasnya wadi'ah itu, yang diminta untuk melakukan wadi'ah, untuk simpan. Yustahfazu alaihi, yang nak dijaga itu. Wa yushtaratu fi kullin minhuma, syarat mereka berdua ahliyatut taukil, ada keahlian taukil. Li'anna alwadi'ata wakalatun fil hifzi, kerana wadi'ah itu perwakilan pada menyimpan. Kita melakukan proses mewakilkan pada simpanan. Fakullu man sahha tawkiluhu sahha daf'u alwadi'ati ilai. Setiap orang yang sah perwakilannya, sah untuk diserahkan wadi'ah kepadanya. Wa kullu man sahha ay wakila ghairahu, setiap orang yang sah untuk mewakilkan orang lain, sahha ida'uhu indahu, maka sah untuk simpan di sisinya. Okey. Wa sayati ma'na fi babil wakalah, akan diterangkanlah pada bab wakalah nantilah. Jadi apa maksud ahliyatul wakalah? Sekarang nak terang. Ahliyatul wakalah ni, ahliyatul taukil, ini satu istilah. Dia merujuk pada mana ni? Dia merujuk pada ni. An yakuna kullu minhuma aqilan balighan, berakal baligh. Tasihhu mubasharatuhu at-tasarrufa, yang sah untuk dia melangsungkan tasarruf. Tasarruf ni urus niaga, urusan. Muamalat alladhi wakkala fihi, alladhi wukila fihi in kana muwakkilan, alladhi wakkala fihi in kana muwakkilan, yang diwakilkan padanya kalau dia itu menjadi wakil. Walladhi wukila fihi in kana wakilan, ataupun diwakilkan padanya kalau dia itu wakil. Kesimpulannya, ahliyatut taukil merujuk kepada apa? Ada ciri akal, baligh dan yasihu mubasyaratut tasarruf. Dia boleh dengan dia sendiri itu melakukan urus niaga, melakukan tasarruf, muamalat tersebutlah. Tasarruf ni maknanya membuat urusan. Dia sendiri boleh membuat urusan tersebut. Sama ada dalam masalah ini dia mewakilkan orang atau dia menerima wakil. Faham daripada situ, fala yasihu an yakuna sabi' awil majnun mudi'. Budak kecil, orang gila, tak boleh jadi mudi' atau wadi'. Li'anna kullam minhuma laysa min ahlil wakalah li'annahu ghairu mukallaf. Wa kadzalika la yasih an yakuna mahjur alaih. Begitulah juga mahjur alaih li safahin. Orang yang tertahan hartanya itu tidak boleh menjadi wadi', tidak boleh menyimpan barang orang. Kenapa? Li'anna al-wadi'ata tasarrufun mali. Kerana wadi'ah itu tasarruf pada harta dan dia tidak dibenarkan mengurus harta. Okay. Lepas tu timbul masalah dibawa, ada masalah yang berlaku yang disebut ulama dalam kitab dahulu. Apa sah tak orang bukan Islam ni simpan mushaf? Wa kadzalika la yasihu istida'u ghairil muslim mushafan. Tidak boleh kita suruh orang bukan Islam simpan mushaf Quran. Kenapa? Li'annahu la yumakkin min hamlihi wa masihi. Kerana tidak boleh kita nak beri dia tanggung dan pengestuh Quran. Jadi itu isu yang berlakulah ulama bincangkan pada zaman berlaku dalam sejarah Islam, di mana berlaku peperangan Islam dengan bukan Islam ni, Darul Harbi ni ada, konsep itu ada. Boleh tak kita nak suruh mushaf itu orang bukan Islam simpan dia? Jadi dia segi hukumnya tidak boleh lah. Kerana apa? Kerana mungkin menyebab dia akan menghinakan mushaf, menyentuh dan seumpamanya. Okey. Habis. Yang seterusnya sirah, wahyal ijab wal qabul, wa dhalika bi an yaqula al malik al mudi' auda'tuka. Ini contoh sirah, auda'tuka hadha thawba, aku menyimpan kepada engkau kain ini. Wa yaqulu al wadi' qabiltu, wadi' kata qabiltu. Wa yumkinu an yataqaddama kalamul wadi' ala kalamil mudi'. Boleh, siapa nak sebut dulu boleh, tak ada masalah. Wala yushtaratu an yakuna lafzun minal aqidain. Adakah disyarat mesti berlafaz? Tidak disyaratkan ada lafaz daripada dua orang berakad. Bal yakfi an yakuna lafzun min ahadihima wa fi'lun min akhar. Bahkan boleh salah satu pihak melafaz, pihak yang lain perbuatan saja, tak lafaz. Falau qala al-mudi', kalau mudi' kata apa? Auda'tu kitabi hadza indaka. Saya simpankan kitab saya di sisi engkau. Fastalamahu al-wadi', lalu menerimanya. Fastalamahu al-wadi'u, lalu menerima kitab itu oleh wadi', oleh orang yang kita minta simpan itu, dia pun terima, dia pun ambil. Kafa, cukup. Maknanya dah diterima sah. Dah dikira sebagai sah. Sebab apa? Sebab tak syarat dua-dua tu kena nyatakan lafaz tersebut. Salah satu pihak berlafaz, salah satu buat dengan perbuatan, dia terima kitab dia, dah cukup. Wa kadza law qala al-wadi',
Sama juga kalau adik berkata, kata tinggalkan barang-barang awak kepada saya. Tiba-tiba pihak yang pemilik barang dia pun tinggal. Okey. Wala yushtaratu aidan an yakuna sarihan fil wadi'ah, tidak disyaratkan mesti lafaz yang sarih. Bal yakfi an yakuna lafdhu kinayah. Kinayatan, boleh lafaz itulah kinayah. Yang tidak sarih ma'aniyatil wadi'ah wa wujudi qarinatin tadullu alaih. Tapi kena ada niat wadi'ah dan adanya qarinah yang menunjukkan kepada wadi'ah. Ka'an yaqul dha' li hadha 'indak. Letaklah barang ni bagi aku kat kamu. Aku letak barang ni kat kamu. Aku letak. Letak bukan lafaz wadi'ah. Lain simpan. Wadi'ah. Dha'. Jadi ini lafaz kinayah. Tapi ada qarinah. Bila ada qarinah, ada niat, maka dikira sah. Okay. Kita terus masuklah kepada yang ketiga. Asy-syai' al-muda'. Barang yang disimpan. Wa yutlaqu alaihi lafzul wadi'ah. Barang disimpan ini juga diitlaqkan, disebutkan sebagai wadi'ah. Fi aktsaril ahyan, pada kebanyakan waktu disebut wadi'ah merujuk kepada barang. Wa yushtaratu fihi an yakuna muhtaraman. Barang yang nak disimpan tu mesti muhtaram, benda yang dihormati. Ai mamlukan au muhrazan. Mamlukan au muhrazan, benda yang kita mil atau kita simpan. Walau lam yakun malan, walaupun tidak dikira harta. Macam masa isu tadi apa? Anjing yang telah diajar, yang telah dilatih. Ai ghairu mutamawwalin syar'an, yang tidak dianggap harta pada syarak. Kahabbatin qalilah, seperti beberapa biji-biji yang sedikit, min hintah, daripada gandum. Au kana najisan, ataupun najis, ka kalbi saidin, anjing perburuan, au zablin, ataupun zablin, ataupun sampah. Simpan barang-barang yang kotor tu, simpan kan. Falau kana ghaira muhtaramin syar'an, kalau benda itu tidak dihormati pada syarak. Ka khinzirin, seperti khinzir lah, BABI, au alati lahwi, atau alat-alat yang melarakan. Fala yajuzu ida'uhu, maka tak boleh. Alat-alat apa? Alat-alat judi, alat-alat mainan, muzik yang haram. Fala yajuzu ida'uhu, maka tak boleh kita menyimpan dia. Aw istida'uhu, atau kita minta orang simpan. Okay? Maka tak bolehlah. Sebab dia tidak ada nilai dan tidak dihormati pada syarak. Wa ma yatarattabu 'ala al-'aqdi wal wadi'ah. Apa kesan yang daripada akad wadi'ah ni? Idza hasala al-ida'u sahha 'aqdul wadi'ah wa tarattaba 'alaihi ahkamu tal. Ini kesan apabila akad wadi'ah itu berlaku. Wujubu hifdzil wadi' lima udi'a indahu. Wajib menjaga oleh wadi', orang yang diberi amanah tadi, bagi barang yang disimpan di sisinya. Li'anna al-ida'a min janibil malik istihfazun wa i'timan. Kerana ida' itu penyimpanan daripada pihak pemilik barang itu ialah istifaf, minta simpan, wa'timanin, dan juga minta dan mempercayai dan memberi amanah. Wa min janibil wadi' iltizamun bil hifz, dan daripada pihak yang menyimpan barang, wadi'ah itu atau ida' itu ialah iltizamun bil hifzi, ialah kewajipan untuk menjaga. Fayalzamuhu dhalika, maka wajib dia jaga. Li'annahu fi hukmi ishtiratihi alaih, itu pada hukum mensyaratkan ke atasnya. Jadi bila berlaku syarat, mesti seorang itu patuh pada syarat. Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu mengikut syarat yang mereka lakukan. Wa alal wadi' an yahfazal wadi'ata fi hirzim mithlihi. Hendaklah dia jaga wadi'ah itu pada hirzi mithlihi, pada simpanan yang selayaknya. Fi makanin amin, pada tempat yang selamat, amanah. Tuhfazu fihi adatan, yang disimpan pada adat barang tersebut. Kalau orang minta simpan apa? Minta simpan contohnya barang kemas, janganlah disimpan dalam kotak-kotak biasa kat rumah, dalam almari biasa. Simpanlah pada tempat simpanan yang selayaknya. Itu maksud hirzi mithlihi. Pada tempat simpanan yang selayak, yang seumpamanya. Minta simpan apa contohnya? Minta simpan duit, janganlah simpan atas meja saja, letak atas almari saja. Mestilah tempat yang sesuai dengannya. Wa kadzalika alaihi an yahfazaha bi nafsihi. Begitulah juga, hendaklah dia jaga diri, dia jaga dengan diri sendiri. Sebab orang itu mengamanahkan dia jaga. Laisa lahu an yahfazha bi ghairihi, dia tidak boleh menyimpankan dengan orang lain. Kawaladihi, seperti anak dia. Orang amanahkan kita simpan barang dia, kita pun bukan kita simpan, kita suruh anak kita simpan, tak boleh.
au zaujatihi atau isterinya, au ajirihi atau pembantunya, orang yang dia upah. Li'anna al-mudi' qad radiya bi amanati, kerana mudi' itu, pemilik barang itu dia redha dengan amanah seseorang itu. Wa ayaj'ala mata'ahu tahta yadihi, dan dia redha barang itu berada dalam tanggungan orang tersebut. Walam yarda bi amanati ghairihi wa yadihi, dan dia tidak redha dengan orang lain dan juga penjagaan orang lain. Kerana itu tak boleh orang itu menyerahkan barang simpanan yang diamanahkan kepada orang lain. Fa in adhina lahul maliku bihifdhihi bi ghairihi, tapi kalau mengizinkan oleh pemilik barang untuk simpan dengan orang lain, jazalahu dzalik, maka ketika itu bolehlah pemilik barang itu, tak apalah awak nak jaga ke, anak awak, isteri awak ke, hak dalam rumah awak ni jaga barang ni, tak apa. Dibenarkan, maka boleh. Wa kadzalika idza kana lahu 'udhrun fi hadha, begitulah juga kalau orang yang menerima amanah itu ada uzur. Kama idza tara'a lahu safarun, seperti mana dia itu perlu musafir. Aw waqa'a harikun, atau berlaku kebakaran. Lam yastati' raddal wadi'ata ila malik, yang tak mampu dia mulangkan wadi'ah kepada malik. Aw wakilihi, atau wakilnya atau qadhi. Falahu an yadfa'aha ila man yahfazuha, boleh dia serahkan barang wadi'ah tadi kepada orang yang boleh jaga. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, aqdul wadi'ah aqdun jaizun. Kita bertemu lagi istilah akad jaiz. Akad wadi'ah ini akad yang jaiz. Apa maksud jaiz? Kena ingat, akad jaiz ialah ai likulli minal aqidain fasxuhu mata syaa. Boleh bagi setiap dua orang berakad itu, boleh dia fasahkan bila masa yang dia nak. Duna idznil aqidil akhar, tanpa izin pihak satu lagi. Falil mudi'i an yastariddal wadi'ata, boleh bagi mudi', tuan punya barang, untuk menuntut balik barang simpanan mata syaa, bila saja dia nak. Walil wadi'i an yaruddaha alaihi aidan mata syaa, dan bagi orang yang simpan barang orang, boleh dia pulangkan barang itu balik bila-bila masa yang dia nak. Okay. Yang ketiga, sifatu yadil wadi', sifat yadul wadi', yad, tangan pemilikan wadi' itu, atau pengurusan, penguasaan wadi'. Ini kita jumpa sekali lagi istilah yad ni. Yad amanah atau yad dhaman ni. Yadul wadi'i 'alal wadi'ati yadul amanah. Penguasaan wadi' terhadap barang simpanan itu ialah yadu amanah. Ai la yadmanuha idza talifat indahu, iaitu dia tidak perlu bayar ganti rugi apabila barang itu musnah di sisinya, illa idza farrata, kecuali dia cuai fi hifziha, pada menjaganya, au ta'adda alai, atau dia melampaui pada barang tersebut menggunakannya dan seumpamanya, maka baru dia kena ganti. Adapun ketika biasa, kalau berlaku kerosakan, bukan tanggungan dia, kerana dia yad amanah. Ya. Ini berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi, laisa 'alal mustauda' ghairu nughil dhaman, tidak kena ke atas orang yang disimpan barang yang tidak cuai itu, tak kena dhaman. Okay. Kenapa tidak dikenakan dhaman? Li'annahu law kana dhaminan lam tana'an nasu an qabulil wada'i. Kalaulah penjaga barang itu dia yad dhaman, tentulah akan menghalang manusia untuk terima amanah. Kalau gitu, orang takutlah nak terima amanah orang. Kalau terima amanah orang, tiba-tiba kena ganti. Kalau musnah atau rosak bukan dengan sebab cuai dia pun, dia kena ganti. Nescaya takkan ada orang nak terima, sanggup terima amanah orang. Fayakunu fi dhalika harajun 'alal ummah, itu menyebabkan sukar ke atas umat. Wa li'anna al-wadi' mutabarri' lil hifzi, kerana wadi' itu mutabarri', dia itu kan sukarela. Mutabarri' ni sukarela untuk menjaga. Wa muhsinun, dan dia orang yang nak membuat ihsan kepada orang lain, tolong orang jaga. Wa in kana qad iltazamu Allah, sebagaimana walaupun sebenarnya jadi perlulah. Allah Ta'ala sebut apa? Ma'alal muhsinina min sabil, tidak adalah kepada orang yang membuat kebaikan itu jalan untuk dipertanggungjawabkan. Okay. Wa ala hadha law da'ahu ala annahu dhaminun mutlaqan, kalau seorang itu memberi simpan, membuat akad wadi'ah, suruh untuk simpan dengan syarat bahawa dia dhamin mutlaqan, dia kena jamin dan kena ganti, au annahu ghairu dhamin mutlaqan, ataupun dia tidak menjamin langsung, lam yasihal ida, tidak sah ida, tak sah wadi'ah tersebut. Sebab apa? Sebab syarat itu yunafi muqtadal aqdi, dia menafikan maksud daripada akad itu. Okey, sekarang ni adakah tidak kena dhaman? Tengok ni, mata dari segi asal yad al-wadi' yadul amanah.
dalam situasi berlaku kecuaian ataupun dia melampau, maka dia kena dhaman. Tengok, mata tudmanu wadi'ah, bilakah dibayar, dikenakan pampasan atau ganti rugi barang tersebut? Alimna annal wadi'ata amanatun fi yadil wadi', telah kita tahu bahawa tangan wadi' la yadmanuha idza talifat, tidak akan dia kena bayar ganti rugi jika musnah, biduni ta'addin, tanpa ta'addi, tanpa melampau daripadanya, wa taqsi, tanpa cuai pada menjaganya. Wa hadha huwal aslu wa qad tusbihu madmunatan, tapi kadang-kadang wadi'ah ni menjadi madmunah, kena bayar ganti rugi, fi halati taliyah, pada keadaan berikut. Pertama, idza auda'aha inda ghairihi, kalau orang itu menyimpan barang pada orang lain. Orang amanahkan dia simpan barang, tapi dia tak simpan sendiri, dia bagi ke orang lain untuk simpan. Dia buat itu bila iznin minal mudi', tanpa izin daripada mudi', wala uzrin, tanpa ada uzur, kama sabaqa. Maka bila begitu, barang tersebut menjadi madmunah, barang tersebut kena dhaman. Fa idza auda'aha fi hadhil halah inda man la yasihha ida'uhu indahu, kalau ketika ini dia simpan barang itu di sisi orang yang tidak sah disimpan, fa halaka, tiba-tiba barang itu musnah, kana lil maliki an yudhammina ayyahuma syaa, maka bagi pemilik tu boleh dia minta ganti daripada mana-mana mereka berdua. Fa in dhammana tsani, kalau dia minta ganti rugi daripada yang kedua, wa kana jahilan bil hal, dan orang yang kedua tu tidak tahu dengan hal sebenar, raja'a 'alal awwal bima dhamina, maka dia boleh rujuk minta kembali bayaran itu daripada yang pertama. Li'annahu wadi'un ghairu muta'addin, kerana dia itu dikira sebagai wadi' yang menyimpan amanah yang tidak mutaaddi. Fala yadman, maka dia tidak kena bayar ganti rugi. Okey, nampak apa ni? Contoh begini. Ini Malik Malik pemilik barang. Dia serah kepada wadi' satu. Tiba-tiba wadi' satu ini dia serah kepada wadi' dua. Sekarang ni tiba-tiba barang tu musnah, rosak barang. Jadi adakah dia ini bertukarlah daripada yad amanah pada yad dhaman. Sekarang ni Malik ini dengan siapa dia berhak minta ganti rugi? Dia boleh minta daripada mana-mana, dengan wadi' satu boleh, dengan wadi' dua pun boleh. Nampak? Boleh minta daripada mana-mana ni. Kalau dia kata minta daripada ni, selesailah, sebab ini memang asal dia muamalat dengan wadi' satu ni. Tapi katakanlah dia minta dengan ni, minta dengan wadi' dua ni. Tak, dia minta dengan ni. Maka ni pun kena bagi pada ni, tapi wadi' dua ni boleh dia rujuk. Dia boleh minta balik. Contohlah, Malik kata, bayar ganti rugi barang saya. Barang saya dekat awak. Okey, awak kena bayar ganti rugi berapa? 10K. 10K. Jadi wadi' dua ni bayarlah 10K, dan dia boleh minta kembali 10K tu daripada wadi' yang satu. Kalau dia tahu bahawa dia tidak tahu bahawa barang itu milik Malik, dan dia tahu bahawa Malik sebenarnya beri kepada untuk wadi' satu untuk simpan. Itu maksud dia. Tengok dia kata fa in dhammana thaniya wa kana jahilan, dan yang kedua tu, wadi' yang dua, tak tahu bil hal, keadaan sebenar, raja'a 'alal awwal bima dhamina, boleh dia minta kembali daripada wadi' satu dengan apa yang telah dia bayar ganti rugi. Kenapa? Kerana ketika itu wadi' dua dia bukan tak ta'addi, maka dia tidak kena dhaman. Dia tak tahu bahawa ini harta bukan milik wadi' satu, harta milik Malik M tadi. Wa in kana aliman anna alladhi auda'a indahu laysa bimalikin, kalau dia tahu bahawa orang yang minta dia simpan itu bukan Malik, dia tahu. Wadi' dua ini, dabadi dia tahu bahawa dabadi satu ni, wadi' pertama ni bukan pemilik barang. Dia simpan barang orang, bukan barang dia. Kalau dia tahu, wa innama yuda'u indahu wadi'atan ghairuhu, hanya yang menyimpan di sisinya sebagai wadi'ah orang lain, biduni iznihi, tanpa izinnya, lam yarja' alaihi bima dhamina, ketika itu dia tak boleh minta balik apa yang telah dia bayar ganti rugi. Kenapa? Li'annahu fi hadhil halah ghasibun la wadi', kerana ketika itu wadi' yang kedua ini dia ghasib, dia merampas, dia ambil hak orang lain. Kerana apa? Kerana wadi' yang kedua ini, dia tahu bahawa
barang itu bukan milik wadik yang pertama. Barang itu milik orang lain. Ketika itu, bila barang itu diserahkan kepada wadik yang kedua, dia tahu barang tu bukan milik wadik yang pertama. Ketika itu dia ambil barang bukan milik seseorang lah. Dikira ghasib lah. Katakanlah barang tu rosak. Malik datang, dia minta daripada wadik yang kedua, wadik kena serahkan harta, dia boleh kembali tak untuk minta balik pampasan daripada wadik yang pertama? Tak boleh. Sebab apa? Sebab awak sendiri rampas. Nampak tak? Bukan awak wadik yang sah. Okay. Yang kedua, tarkul hifzi, meninggalkan menjaga. Dia tidak jaga. Alimna anna wajibal wadi' hifzul wadi'ah. Kita telah tahu kewajipan bagi wadi' itu menjaga wadi'ah. Fa idza taraka dhalika thumma halak al-wadi'atu kana dhaminan laha, maka iaitu dikira dhamin, dia kena bayar ganti rugi pampasan. Wa yakunu tarkul hifz bima akil. Apakah ciri-ciri, apakah bentuk dikira meninggalkan menjaga tu? Apa dia? Binaqlil wadi'ati min makanin ila makanin akhar dunahu fi hirzi. Kalau dia pindah wadi'ah daripada satu tempat ke tempat lain yang kurang pada penjagaan. Dia simpan, kita simpan, tuan tu minta kita simpan barang dia kat rumah kita. Tiba-tiba kita pindah barang tersebut ke rumah sewa kita, rumah lain kita. Padahal rumah itu kurang dari segi security, dari segi keselamatan tak sama macam rumah kita. Jadi itu menyebabkan dikira sebagai ta'addi. Dia tarkul hifzi. Ketika itu berubah yad amanah kepada yad dhaman. Lianna fi dhalika ta'ridan laha litalafi, kerana menyebabkan dia membentangkan barang itu untuk rosak. Fa idza kana ma nukilat ilaihi musawiyan, kalau tempat yang dipindahkan itu sama, lima nukilat minhu fil hirzi, kepada barang yang dipindah daripadanya pada penjagaan, au ahraza minhu, ataupun lebih, tempat yang dipindah itu lebih selamat, fala dhamana alaih, maka ketika itu tidak kena bayar ganti rugi. Okey, kalau dia pindah tempat daripada A ke B. Kalau B ni sama selamat dengan A, ataupun lebih lagi, B ni lebih lagi daripada A keselamatannya, maka tak kena dhaman. Yang tak bolehnya kalau B ni tempat yang dipindah itu kurang selamat daripada A. Okay. Kenapa? Li'anna man radiya bihirzin radiya bimithlihi, kerana seseorang yang redha dengan tempat simpanan yang sesuatu tempat simpanan, dia itu redha tempat simpanan yang seumpamanya. Wa radiya bima huwa ahrazu minhu fi babin aula, maka dia tentulah lebih redha dengan apa yang lebih menjaganya, tentu lebih redha. Illa idza nahahu al-mudi'u an naqliha, kecuali kalau mudik larang untuk dipindah. Itu tak boleh lah tu. Okay. Ba an yakuna tarkul hifzi aidan bitarki daf'il akhtar anha wa ma yatlafuha. Tidak dikira sebagai meninggalkan jaga juga kalau dia meninggalkan daf'il akhtar, menolak bahaya, wa ma yatlifuha. Dan perkara yang boleh menyebabkan musnahnya. Dia tidak menghalang perkara yang boleh memusnahkannya. Bitarki daf'il akhtar, dengan menolak bahaya, anha, daripada wadi'ah, wa ma yutlifuha, dan perkara yang boleh memusnahkannya. Lianna daf'a mithli dhalika 'anil wadi'ah wajibun ma amkana, kerana menolak seumpama itu daripada barang simpanan itu perkara yang wajib semampu boleh. Li'annahu min jumlati hifdhiha, kerana termasuk dalam penjagaannya. Wa dhalika kama law auda'ahu hayawanan, seumpama seorang itu menyuruh seorang kawan dia ni simpan hayawan. Fataraka alfaha, dia pun meninggalkan beri makan. Au saqiyaha, meninggalkan beri minum. Muddatan yamutu mithluhu fiha, satu tempoh yang menyebabkan mati haiwan seumpama itu akan mati. Famata, tiba-tiba haiwan yang dijaga itu mati sungguh. Fa innahu yadmanuhu, dia kena bayar dhaman. Kawan kita, bukan kawan kita lah, orang lain lah. A minta B jaga lembu dia. A minta B jaga lembu, dia pun jaga betul-betul. Jaga betul-betul dengan maksud apa? Makan tak bagi, minum tak bagi. Nampak tak? Jadi dia suruh jaga je lah. Dia kata
dia suruh jaga, dia pun meninggalkan alfaha, meninggalkan beri makan, au saqyaha atau beri minum. Satu tempoh yang menyebabkan mati. Kalau haiwan seumpama tu akan mati, tiba-tiba haiwan tu mati, maka dia kena bayar ganti rugi. Sawa'un amarahul malik bi'alfihi au saqyi am sakata. Sama ada pemilik menyuruh dia beri makan atau beri minum ataupun diam. Pemilik cakap kata awak tolong jaga tu, sama ada awak tolong jaga dengan beri makan, beri minum, sebut tak sebut sama. Kenapa? Li'anna dhalika wajibun alaihi haqqan lillah. Kerana itu wajib sebagai hak Allah Ta'ala. Maklumlah bila jaga binatang ni termasuklah memberi makan, beri minum. Itu dia kata betul sangat ni. Jaga betul-betul sehingga dia jaga betul, tak beri makan, tak beri minum. Itu menyebabkan dia kena dhaman. Okay. Wa kadza law kanatil wadi'atu mimma yahtaju ila ta'ridis syam. Begitulah juga kalau wadi'ah itu perlu kepada membentangkan kepada matahari, perlu kepada dijemur, perlu kepada jemur, warih, dan juga perlu kepada penganginan, perlu kepada angin. Kasuf contohnya bulu, baju bulu kan, baju bulu haiwan, itu tak boleh disimpan dalam tempat yang tertutup gelap. Dia kena kadang-kadang kena jemur, kena ada pengudaraan dia. Okey. Itu contohlah. Okay. Seterusnya yang ketiga, isti'malul wadi'ah wal intifa'u biha. Menggunakan wadi'ah dan mengambil manfaat daripadanya. Bi ayyi wajhin min wujuh isti'mal. Dengan apa-apa cara pun daripada cara-cara penggunaan dan mengambil manfaat. Fayadmanuha. Maka bila dia guna barang simpanan, dia dikira sebagai dhaman. Dia itu dhamin. Dia menjadi dhamin. Dia kena bayar ganti rugi. Idza talifat, kalau musnah. Walau ba'da tarkil isti'mal, walaupun lepas daripada dia meninggalkan guna dan ambil manfaat. Katakanlah dia pernah guna dulu. Dengan semata-mata guna, berubah dia menjadi yad dhaman. Li'annahu ta'adda biisti'malihi milka ghairihi bi ghairi idzni. Kerana dia telah melampau dengan menggunanya itu pemilikan orang lain tanpa izinnya. Wa bit ta'addi irtafa'al hukmul asli. Dengan sebab dia melampau penggunaan itu, maka terangkatlah hukum asal bagi wadi'ah, iaitu kaunuha amanatan fi yadihi, iaitu dia dikira amanah pada tangan ni, terangkat. Fala ya'udu illa bi tajdidil aqid. Dia tidak akan kembali sifat tersebut kecuali kena membaharui akad. Maka bila ketika itu, fa idza talifat qabla tajdidil aqd kana madmunatan alai. Maka barang itu dia kena bayar dhaman. Yang keempat, as-safar bil wadi'ah. Dia musafir dengan barang simpanan. Idza tara'a lil wadi'i safarun min baladil ida'i. Jika berlaku kepada wadi' itu ingin bermusafir daripada negeri tempat simpan itu, falaisa lahu an yusafira bil wadi'ah. Tak boleh dia musafir dengan barang yang simpanan tadi. Lianna wajibahu, kerana kewajipannya ialah hifdhuha, dia kena jaga barang, fi hirzi, dalam simpanan, wasafaru laisa min mawadhihi, dan pemusafiran tu bukan tempat yang sesuai untuk simpan. Fayajibu alaihi fi hadhil halah raddu ala malikiha. Maka dia wajib pulangkan balik barang tersebut kepada pemiliknya. Awakilihi, atau wakilnya, in kana ghaiban, kalau pemiliknya tidak ada. Fa in kana ghaibaini, kalau kedua-duanya tak ada, tuan punya barang tak ada, wakil pun tak ada, wajib alaihi an yadfa'aha ilal hakim. Wajib dia serah kepada hakim, pemerintah lah. In kana yu'tamanu alaiha, kalau hakim itu boleh memegang amanah, orang yang dipercayai. Wa illa dafa'aha ila aminin, kalau tak hakim pun tak amanah untuk jaga barang, boleh dia serahkan ila aminin yahfazuha, boleh serah kepada orang lain yang amanah untuk dia simpan. Tiba-tiba dia bawa juga barang tu bersamanya musafir. Fa in safara biha ma'a wujudi man yumkinu daf'uha ilaihi mimman dzukira kana dhamina. Kalau dia musafir juga dengan wadi'ah, dengan keadaan mungkin dia serahkan kepada orang yang tersebut, ada orang lain boleh jaga, dia itu dikira dhamin. Wa illam yajid ahadan minhum, tapi kalau dia tidak dapati seorang pun di kalangan mereka yang mampu jaga, kana ma'dzuran an yusafira biha, dia dianggap diberi uzur untuk musafir dengan barang. Kenapa? Li'anna safara biha ahwatu fi hifziha min tarkiha inda man la yu'tamanu 'alaiha. Kerana musafir dengan barang wadi'ah lebih menjaga, lebih selamat daripada dia simpan dan ditinggalkan di sisi orang yang tidak ada amanah. Wa hadha alladhi dhukira fi haqqi man tara'a lahu as-safar huwa hukmu man maradan yukhafu minhu al-mautu. Begitulah juga masalah ini sama kepada orang yang sakit. Sakit yang bimbang mati, sakit yang menyebabkan matilah. Wa man hadarathul asbabul wafah, dan orang yang datang oleh sebab-sebab wafat.
Sama. Fa illam yajid man yadfa'uhu ilaihi awsa biha. Kalau tidak didapati orang yang dapat diserahkan, maka dia wasiatlah dengan barang itu. Okey. Habis. Yang kelima, inkarul wadi'ah bi ghairi uzrin. Kalau berlaku ingkar. Ingkar wadi'ah dengan tanpa uzur. Fa idza talabal mudi'ul wadi'ata, apabila meminta oleh mudi' akan wadi'ah tersebut, tuan punya barang minta balik barang, fa ankaral wadi'u, lalu penyimpan barang itu ingkar, dia menafikan annalahu wadi'atan indahu, bahawa ada barang simpanan di sisinya, dia kata tak ada barang awak. Thumma talifat, kemudian musnah barang tersebut, fa innahu yadmanuha, ketika itu dia kena bayar ganti rugi. Hatta law ada, sehingga kan kalau dia kembali balik, fa'tarafa biha, dia mengiktirafkan dengan wadi'ah itu ba'dal inkar, selepas daripada keingkaran. Kenapa? Li'annahu li'inkari, kerana dengan sebab ingkarnya itu, menafinya itu, sara ghasiban laha, dia dikira sebagai merampas. Apa situasi? Saya ulang balik secara ringkas. Jadi pemilik minta barang daripada wadi'. Wadi' kata, saya tak ada simpan barang awak. Wadi' mengingkari wadi'ah tersebut. Wadi' mengingkari wadi'ah tersebut. Okay. Tiba-tiba memang barang tu disimpan, tapi dia tak mengaku. Dia tak mengaku menyimpan barang tu. Tiba-tiba musnah barang tersebut. Bila dibuat disemak dan juga dicari, polis cari dapat rupa betul memang dia ni menipu. Rupanya barang itu memang ada pada dia, maka dia yang asal tak dia amanah, jadi dhamin dah, dia kena bayar ganti rugi tersebut. Hatta sekalipun katakanlah bila malik minta, kata mana barang amanah saya, wadi' kata tak ada, awak tak simpan pun. Tak simpan pun. Lama lepas tu dia pun kata sebenarnya adalah, minta maaf lah, saya memang awak ada simpan barang saya. Tiba-tiba musnah lepas tu. Maka dia itu dikira apa? Dia tu dikira dhamin juga. Sebab apa? Sebab semata-mata dia ingkar itu, dia jadi ghasib. Kerana sebab ingkar tu dia dianggap sebagai merampas harta orang lah. Wa yadul ghasib yadul dhaman, dan penguasaan orang yang ghasib bagi barang yang dirampas itu ialah yad dhaman. Okay. Fa in kana lahu uzrun bil inkar, kalau dia ada uzur, ada sebab yang dia ingkar tu, dia menafikan ada sebab, fa innahu la yartafi'u indahu aqdul wadi'ah, maka tidak terangkat akad wadi'ah, wa tabqa amanatan fi yadihi, maka kekal amanah pada tangannya. Fa idza talifat la yadmanuha, bila musnah maka tidak akan dia dhaman. Contoh macam mana uzur pada ingkar tu? Wa dhalika kama idza ajbaral maliku ala talabiha, ajbaral malika ajbara malika ala talabiha ghasibun au zalimun, kalau memaksa pemilik barang untuk menuntutnya oleh ghasib, perampas ataupun orang zalim. Ada orang zalim, dia paksa tuan punya barang. Awak pergi ambil barang awak yang kamu simpan tu. Mana barang awak? Dia kata, saya tak ada. Awak pergi ambil balik barang awak yang awak simpan tu. Jadi orang ghasib atau zalim ni minta kepada malik supaya malik ambil balik daripada wadi'. Jadi malik kata, saya tak ada barang saya. Dia kata ada, awak simpan barang kat wadi' kan? Lalu ghasib ni kalau dia mengaku bahawa simpan barang orang, istaraddahal malik, dan dia serah balik kepada malik, intaza'a minhum, maka orang zalim dan orang rampas dia akan ambil barang daripadanya. Maka dia pun ingkar. Orang zalim ni mari kat wadi' kata, mana barang yang malik simpan kepada awak? Tak ada, saya tak simpan barang dia. Dia menafikan. Dia ingkar kerana apa? Kerana uzur. Maka ketika itu dia kekal yad amanah. Jelas Yang keenam, alimtina an raddiha ba'da talab, enggan untuk pulangkan balik selepas dituntut. Alimna anal wadi'ata aqdun jaiz, kita telah tahu bahawa wadi'ah itu akad jaiz. Wa yatarattabu ala dhalika annal mudi'a lahu an yafsakhahu wa yatluba raddal wadi'ah, boleh kepada mudi' untuk fasah dan menuntut balik, pulangkan barang simpanan. Wa fi hadhil halah yajibu 'alal wadi', maka ketika itu wajib ke atas wadi' an yaruddaha 'alaihi fawran, kena serah dengan segera. Ay yukhalliya bainahu wa bainaha kama 'alimna, bahawa dia takhliyah ni makna dia serahlah. Dia biarkan. Okey, kalau contoh abang tu, apalah ambil lah. Ni barang awak ni.
Kalau simpan dalam gudang dia kena buka pintu ke, dia kena bagi masuk ke takhliyah. Dia kena kosongkan ataupun dia kena beri orang itu untuk ambil dia. Fa in imtana'a an raddiha, kalau dia enggan pulang balik. Wadik kata saya tak mau serah balik. Malam minggu depan lah saya serah. Au akharahu, atau dia takhirkan min ghairi uzrin, tanpa ada uzur. Dhamina, ketika itu dia tu jadi dhamin, dia kena bayar ganti rugi kalau musnah. Okay. Terus yang ketujuh, khaltul wadi'ah bi ghairiha. Ini perkara yang menyebabkan bertukar yadu amanah kepada yadu dhaman. Ini juga penting ni. Halat allati tangkulu al-wadi' min yadil amanah ila yadil dhaman. Situasi di mana wadi' bertukar daripada yad amanah pada yad dhaman. Ini pelajar penting ni, kena ingat ya. Yang ketujuh, khaltu wadi'ah bi ghairiha. Dia campur barang simpanan tu dengan yang lain. Alal wadi' an yahfaza al-wadi'ata fi hirzi mithlihi. Wadi' mesti simpan pada simpanan yang selayaknya. Duna an yakhlutaha, tanpa dia yakhlutaha, jangan dia campur dengan bimalihi, dengan hartanya, au mata'ihi, dan barangnya, alladhi la tatamayyazu, yang menyebabkan tidak boleh terbeza daripadanya, idza khalatat bihi, jika bercampur. Jadi kalau orang minta kita simpan barang, kena asingkan barang. Tak boleh dia campur dengan barang kita sehingga kita tak dapat nak bezakan ni barang orang, barang kita ke, sebab kita ada barang yang sama juga. Tak boleh. Kalau kita campur, fa idza khalataha, kalau dia campur, au ikhtalatat bi nafsiha, atau bercampur dengan sendiri, duna qasdin minhu, fa innahu yadmanuha, dia kena dhaman. Dia kena dhaman. Okey. Jadi ini yang berlaku sebagaimana di institusi perbankan ni, duit kita letak kat bank kan, dalam akad wadi'ah tu, wadi'ah bidhaman tu. Di bank tu berlaku wadi'ah bidhaman sebab apa? Sebab duit kita dengan duit orang lain bercampur tu. Duit yang kita simpan tu bukan note sama yang kita dapat kalau kita nak keluarkan. Dia bercampur. Kan itu bank ketika itu dia dhamin. Dia kena menjamin simpanan orang. Kerana berlaku percampuran. Yang ke-8, mukhalafatu syartil mudi', menyalahi syarat mudi'. Kama idza amarahu an yahfazal wadi'ata bi makanin muayyan, seumpama dia suruh menyimpan wadi'ah tu tempat tertentu, au bi tariqatin muayyana, atau cara tertentu. Fa khalafa fi hadza wa hafizaha fi makanin ghairihi, dia pun menyalahi syarat tersebut dan dia simpan di tempat lain, au bi tariqatin akhar, atau cara lain. Fatalifat, maka menyebabkan musnah bisababi hadza taghyir, dengan sebab perubahan ini, fa innahu yadmanuha, dia akan didhaman. Okay. Habis. Itu contoh je lah. Contoh-contoh ni pelajar boleh baca, boleh baca sendiri. Al-wadi'ah inda ithnain, barang simpanan pada dua orang. Idza auda'a rajulun wadi'atan inda ithnain, kalau menyimpan seorang lelaki, dia simpan barang amanah pada dua orang. Fa in kanat mimma yuqassam, kalau benda itu boleh dibahagikan, kan nuqud, seperti duit, falahuma an yuqassimaha, boleh dia pecahkan, asingkan. Wa ya'khudhu kullu wahidin minhuma nisfahu wa yahfazuhu indahu, dan dia simpanlah. Contoh duit boleh bahagi kan, ni separuh, ni separuh, simpanlah. Fa in dafa'aha ahaduhuma lil akhar kamilatan, kalau salah seorang mereka serah kepada yang lain semua sekali, dhamina nisfaha, A, B, ni pegang separuh, ni pegang separuh. Katakanlah A ni, kita pemilik barang, kita minta duit ni dijaga oleh dua orang, dia bagilah bagi dua. A pegang separuh, B pegang separuh. Tiba-tiba A serah barang dia tu kepada B, maka A ni dia dhamin. Dia dhamin berapa? Dhamin separuh. Li'anna al-malik radiya bihifzihima, kerana malik ni redha untuk disimpan kedua-dua sekaligus, jami' kesemuanya. Walam yarda bi wahidin minhuma, dia tidak redha seorang saja simpan, dia redha dua orang simpan. Maka kalau seorang diserah pada kawan lain, maka dia kena dhamanlah. Itu pandangan mu'tamad. Wa qila la yadmanu, kata satu pandangan dia tidak kena dhaman. Kenapa? Li'anna al-malika radiya bi amanatihima, kerana malik ini redha dengan amanah mereka berdua. Fakana likulli wahidin minhuma an yadfa'aha lil akhar, maka boleh salah seorang mereka menyerahkan kepada kawannya yang satu lagi.
Okey. Itu kalau benda yang boleh dibahagikan. Fa in kanat mimma la yuqassam. Kalau benda yang tak boleh dipecahkan, tak boleh dibahagikan, jaza likulli wahidin min an yadfa'aha ila al-akhar. Boleh dia serahkan kepada seorang lagi. Wala dhamana alaihi qawlan wahidan. Maka tidak kena dhaman. Contoh kereta, minta dua orang jaga. Jadi kawan seorang ni kata, tak apalah, kamu jagalah. Tak apa, tak ada masalah. Sebab benda tu tak boleh dibahagi. Okay. Habis ida uthnain inda wahid. Menyimpan dua orang di sisi seorang. Jadi malik tu ada dua. Dia simpan kepada wadik. Wadik tu satu. Nampak? Idza auda athnani wadi'atan inda wadi'in wahidin. Jika menyimpan dua orang satu wadi'ah pada seorang wadik, thumma ja'a ahaduhuma yatlubu istirdadahu. Kemudian datang salah seorang untuk minta istirdad, minta balik. Aw istirdada nasibahu, atau memulangkan balik bahagiannya. Fahalil wadi' an yujibahu ila talab. Bolehkah bagi wadi' ini menyambut permintaannya? Al-jawab annahu laysa lil wadi' an yadfa'a ilaihi syai'an. Wadi' tak boleh serah. Li'annahuma ittafaqa 'alal ida'. Kerana mereka setuju untuk simpan. Fayam bagi an yattafiqa fil istirdad. Maka hendaklah mereka setuju untuk kembali balik. Fa idza arada an yastaridda nasibahu khassatan. Kalau dia ingin pulangkan, ingin dapat balik bahagiannya saja, rufi'al amru ilal qadi, maka diangkat perkara itu, kes itu kepada qadi. Liyuqassimal wadi'ata, untuk qadi bahagikan wadi'ah, wa yurda ilaihi nasibahu, dan memulangkan kepadanya bahagiannya. Ini contohlah, katakanlah kereta ni milik dua orang. M1 pun milik, M2 pun milik. Jadi milik dua orang diserah kepada wadik. Jadi M1 minta daripada wadik nak bahagian ni. Tak boleh lah, sebab benda tak boleh apa nak bahagikan, contohnya lah. Jadi kedua-dua ni, satu barang ni, dia bila disepakat untuk serah kepada wadik, untuk dapat pulang balik pun kena kedua-duanya bersepakat balik. Bilakah akan habisnya akad wadi'ah? Intihau aqdil wadi'ah. Tamat akad wadi'ah. Tantahi al-wadi'atu bistirdadil mudi'i li syai'il muda'. Li syai'i. Akan habisnya wadi'ah bila meminta memulangkan, mengambil balik oleh mudik bagi barang yang disimpan. Kama tantahi biradil wadi' lahu 'alal mudik. Begitu juga akan habisnya akad wadi'ah bila memulangkan oleh wadik penyimpan kepada mudik. Wa in kana yahrumu 'alal wadi' raddaha haitsu wajabal qabulu. Walaupun hukumnya haram bagi wadik untuk pulangkannya kalau hukumnya wajib. Pada hukum 5 tadi kan ada keadaan situasi wajib wadik terima kan. Tapi kalau dia pulangkan, bila pulangkan habis akad wadi'ah. Okey. Wa kama tantahi bi mauti, itu satu. Akan tamat wadi'ah dengan apa? Istirdad ataupun raddu. Istirdad satu. Yang kedua raddu. Istirdad al-mudi'. Yang kedua raddul wadi'. Sebagaimana akan tamat akad wadi'ah bimautil mudi'i awil wadi', dengan matinya mudi' ataupun wadi'. Wa kadza tantahi bi junun ahadihima, akan dengan sebab junun. Au irma'ihi au bil hajari 'alal mudi' li safahin. Wa kadza bil hajari 'alal wadi'. Begitulah juga sekatan ke atas wadi'. Jadi akan tamat juga akad wadi'ah itu dengan sebab apa? Sebab gila, pengsan, ataupun dia kena hajar, kena tahan kerana sebab safah. Kerana sebab dia dah tak mampu untuk mengurus harta, mudik itu ditahan dia daripada menguruskan harta kerana safah, ataupun hajar alal wadi' li falas, kerana sebab dia muflis. Penjaga itu jadi muflis, maka tamatlah akad wadi'ah, kena pulangkanlah balik. Wa tantahi aidan binaklil maliki mulkiyataha ila ghairihi bi bai'in aw hibatin aw nahwiha. Dan akan tamat juga akad wadi'ah itu dengan memindahkan oleh pemilik barang kepemilikannya kepada orang lain, dengan dia jual pada orang lain, dia hebah dan seumpamanya. Wa bintiha'il wadi'ati yartafi'u hukmuha. Dengan habisnya wadi'ah maka akan terangkat hukumnya. Wa fi halati intihaiha bi ghairi raddi aw istirdad. Dan pada keadaan tamat akad wadi'ah itu dengan selain daripada memulangkan dan meminta pulang, tusbihu amanatan syar'iyatan. Okey, contoh dalam situasi
bukan barang itu belum dipulangkan ataupun belum diminta pulangkan, dengan situasi mana, contoh mati ke, salah seorang tu mati ke, maka barang tu masih berada, atau gila salah seorang ke, maka barang itu masih berada pada wadi'. Maka barang itu menjadi amanatan syar'iyyah. Jadi amanah syarak fi yadihi, pada tangannya, kadhalati, umpama barang yang hilang yang milik orang lain hilang, kita dikira amanah. Fayajibu alaihi radduha limalikiha awalihi. Jadi dia wajib untuk pulangkan balik pemiliknya atau walinya. In arafa, jika dia tahu, fauran, segera, inda tamakkunihi, ketika dia mampu. Wa illam yutalibha, walaupun dia tidak tuntut. Wal muradu bi raddi huna al-i'lam. Yang maksud rad di sini ialah i'lam, memberitahu dengannya, au bi mahalliha, dengan tempatnya. Fa in ghaba man dzukira radduha lil qadi al-amin. Kalau tidak ada, ghaib, tidak didapati orang yang disebut itu, tak dapat tahu siapa pemilik dia, wali pun tak ada, maka dipulangkan kepada qadi yang amanah. Fa in qassara fi hadha dhaminahu. Kalau dia cuai pada dalam situasi ini, maka dia dhaminlah. In talifat, kalau barang itu musnah fi yadihi ba'da intihail wadi'ah, setelah tamatnya tempoh wadi'ah. Jadi kita selesai dah tajuk wadi'ah. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.